Tuan-tuan sekalian, salah faham. Banyak orang kita salah faham tentang yang dimaksudkan sebagai sunnah. Yang kata sunnah Nabi ni, ramai orang kita salah faham. Mentang-mentanglah Nabi buat, dikira sunnah. Dikira sunnah. Bila suami balik kat rumah isteri dia kata, aku nak kahwin seorang lagi. Engkau setuju ke tak setuju? Bila isteri kata tak setuju, oh, engkau nak lawan sunnah Nabi ya? Dia bagi ayat tu. Dia bagi ayat tu. Yang dia tu tak mampu, gaji 500, nak kahwin dua, yang tu tak lawan sunnah Nabi. Yang tu tak lawan sunnah Nabi. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka memadai dengan satu. Maknanya perintah Allah Ta'ala, kalau kita orang lelaki bimbang, tak mampu nak berlaku adil kepada perempuan, perintah Allah Ta'ala kata apa? Cukup satu. Kita dah ikut nafsu kita. Kita tafsir ayat Quran, tafsir ajaran agama, ikut nafsu kita. Itu yang menyebabkan kita boleh tengok berapa ramai orang lelaki yang tak mampu sebenarnya. Gaji dia berapa je sebulan, tapi dia kahwin dua. Lelaki yang macam ni, dia kena tahu bahawa akhirat nanti dia akan jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada kawan saya, dia kata, Ustaz, seronok jadi orang lelaki, dia kata. Saya kata, sebab apa? Sebab dia kata, sebab boleh kahwin ramai. Seronok lah. Akhirat nanti kau jawab depan Allah Ta'ala. Seronok. Dia dalam Qawaid Fiqhiyah, dia ada satu magazine Islamic legal magazine, Qawaid Fiqhiyah. Dia kata, every profit, setiap keuntungan, comes with liability. Dia datang dengan liability, dengan tanggungan. Maksudnya gini, nak cakap bahasa mudah lah. Ni sini orang orang Kota Baru kan, kira-kira cerdik belaka lah orang Kota Baru ni dah. Apa maksud setiap keuntungan tu dia datang dengan liability? Liability faham tak kau? Faham kan? Liability maksud dia tanggungan lah. Benda senang, dia tak datang senang, dia akan datang dengan hak susah. Tak ada benda senang datang, susah tak ada. Tak ada. Senang dia ada susah. Susah datang dia ada senang. Dia pair, dia pasangan dia lagu tu. Hidup atas dunia ni memang macam tu. Ada senang, dia mesti ada susah. Tuan-tuan nak untung banyak, dia ada liability banyak. Macam orang niaga lah, kan? Lawyer macam saya, kalau tak mau pening-pening kepala, cukup dengan satu cawangan, satu pejabat. Tapi kalau nak duit banyak, nak pakai BMW X6 kan, yang besar lah kan, BMW. Orang lain pakai BMW, kita pun nak pakai BMW. Sebab tu nombor BMW cepat habis tuan-tuan kan? Dia punya gah dia tu kan, gah. Orang lain pakai Mercedes, kita pun nak pakai Mercedes. Mercedes buruk pun tak apalah, exhaust ikat dengan tali rapia pun tak apa. Asalkan Mercedes. Orang kita lagu tu nama. Baik, kita nak pakai kereta besar, nak ada rumah besar dan sebagainya tuan-tuan sekalian, nak pergi melancong ke luar negara setiap 2-3 bulan, kita terpaksa buka banyak cawangan, betul tak? Banyak bisnes. Dekat Kelantan ada satu, Kuala Lumpur ada satu, dekat Mekah ada satu, dekat London ada satu. Bila orang dengar macam mana? Hebat tak? Bagi call card kan? Bagi call card, bagi business card tu, bagi kat kawan kita, orang tengok tu dia, pejabat dia, New York ada, London ada, Kuala Lumpur ada. Hebat tak? Hebat. Tapi orang tahu tak? Itu datang dengan pening kepala, headache, betul tak? Ke tuan-tuan bila ada banyak bisnes, relax. Relax tak? Tak. Dia datang dengan pening kepala. Jadi Islam dia ajar kepada kita, setiap benda tu yang Islam bagi, dia datang dengan tanggungjawab, datang dengan liability. Saya jadi peguam syar'i tuan-tuan, saya tengok berapa banyak orang dia tipu adik-beradik dia dalam masalah faraid. Dalam masalah faraid, dia tipu adik-beradik dia. Satu contoh tuan-tuan sekalian, kalau si mati, tak ada anak lelaki, harta si mati pergi kat siapa? Antaranya
Pak saudara lah, betul tak? Pergi dekat pak saudara kan, orang Penang panggil pak menakan. Pak menakan. Saya duduk di Pulau Pinang, pak menakan, pak saudara. Berebut lah tuan-tuan, berebut. Yalah, harta datang menggolek free, siapa tak mau, berebut. Tapi pak saudara ni tahu tak, yang Islam bagi dekat kamu tu, Islam bagi kepada kamu tu bahagian dalam faraid. Bila si mati tidak ada anak lelaki, bagi tu bukan bagi saja, bukan bagi saja, bagi dengan liability, bagi dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Untuk jaga anak perempuan si mati. Berapa ramai pak saudara hari ni yang ambil tahu tentang anak saudara dia bila abang dia mati? Berapa ramai? Bab faraid dia berebut tuan-tuan, sanggup pergi mahkamah ni ulang alik sebab apa? Dapat bahagian dalam faraid. Tapi bila anak perempuan si mati perlukan belanja sekolah, dia bagi tak duit untuk belanja sekolah anak saudara dia? Dia tak bagi. Ini masalah dia. Saudari muslimat sekalian, benda yang duk berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini sebab dia duk nampak benda hak untung diri dia, tapi benda hak rugi untuk diri dia, dia tak ambil kira. Benda hak Islam bagi, hak tu dia nak. Benda hak Islam suruh, dia tak mau laksanakan tanggungjawab berkenaan. Ini masalah, tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu bila kita bercakap tentang Islam, maka Islam bagi tahu kepada kita tentang ada manusia ni yang mana mereka ni Tuhan dia bukan Allah, tapi hawa nafsu dia. Dia ikut semua benda yang hawa nafsu dia suka, walaupun bertentangan dengan ajaran agama. Baru nak masuk tajuk tu, dah pukul 7 dah tuan-tuan, nak berhenti pukul apa ni? Baik, yang kata syariat Islam datang ni, tujuan dia nak datangkan kebaikan kepada kita dan dia nak hapuskan benda mudarat. Itu tujuan Islam datang. Dia nak bawa kebaikan dan dia nak buang benda-benda mudarat. Jadi hukum hakam agama, benda halal haram, ahkamul khamsah, hukum 5 tu wajib, sunat, apa kita panggil harus ataupun mubah, makruh dan haram ni juga tujuan dia datangkan kebaikan kepada kita dan untuk hilangkan benda-benda buruk. Itu tujuan dia. Maka itu yang kita panggil sebagai apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah maknanya tujuan hukum hakam datang kepada mereka daripada keburukan yang diketahui untuk mereka. Makna tugas Nabi ni, Nabi-Nabi ni apa? Nabi-Nabi ni apa dia? Nabihum. Itu Nabi, maknanya sampaikan kepada mereka. Tugas Nabi sampaikan kepada manusia. Sampaikan apa dia? Nabi kata tugas dia ialah bagi tahu kebaikan hak Nabi tahu. Dan dia kena bagi tahu kepada manusia supaya menjauhi keburukan yang Nabi tahu. Yang Nabi tahu maknanya hak datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah pelbagai peraturan. Antara benda yang masyarakat duk selalu cakap ni apa dia tuan-tuan? Antaranya hudud lah. Tapi masalahnya manusia ni, dia bila dia bercakap satu-satu benda, dia bercakap berdasarkan kepada nafsu. Dia tidak bercakap dengan berdasarkan kepada ilmu. Itu jadi masalah. Contoh yang biasa saya bila saya pergi dalam forum dan sebagainya, orang duk tanya apa dia? Dia kata, macam mana Islam ni? Orang berzina nak saksi 4 orang. Nak saksi 4 orang. Dia kata, siapa berzina depan 4 orang dah tu? Tak ada orang berzina depan 4 orang.
Orang yang macam ni tuan-tuan, dia bercakap ikut nafsu. Dia bukan kata dia nak tengok dalil tu satu-satu. Dia nak belajar, nak faham kenapa Islam bagi syarat 4 orang. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata wal yastatir bisitrillah, tutuplah dengan tutupan Allah. Bila kamu buat salah, kamu jangan cerita dekat orang. Kamu kena tutup dosa yang kamu buat, dan kamu kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak betul. Saya nak bagi contoh kat tuan-tuan lagu ni lah. Katalah hari ni hari Jumaat, hari ni hari Sabtu kan, kita cuti. Bila kita cuti, bangun lambat, subuh tak semayang, bangun pukul berapa? Pukul 9 pagi. Bangun apa semua, semayang subuh. Pukul 9 pagi semayang subuh, gosok gigi, mandi apa semua, pergilah dekat kedai kopi, order roti canai. Member kita pun datang. Member kita datang, sembang dia, sembang. Kita duduk cerita kat dia, aku hari ni subuh lambat, pukul 9 baru semayang subuh. Ni contoh orang yang tidak ikut arahan Nabi, yang Nabi kata wal yastatir bisitrillah, tutuplah dengan tutupan Allah. Benda aib semayang subuh pukul 9 ni aib ke benda bangga? Bangga ke semayang subuh pukul 9? Dah, benda aib, betul tak? Aib, kena tutup. Wal yastatir bisitrillah, tutup dengan tutupan Allah. Jangan duk cerita ke orang. Orang tak tahu, tiba-tiba kita pergi cerita, menyebabkan orang tahu, maka orang tu dia telah melakukan benda yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita jaga maruah. Antara cara jaga maruah, jangan cerita dekat orang benda-benda hak tak elok. Tuan-tuan tahu ada satu cerita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syaikhan Imam al-Muhaddithin. Satu kitab nama dia Al-Lu'lu' wal Marjan, yang mana mengumpulkan hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cerita dia apa tuan-tuan? Cerita zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana zaman Nabi Musa ni tuan-tuan, Bani Israel bila dia mandi telanjang. Oh ustaz, pelik apa zaman sekarang mandi telanjang kok. Sebab tu saya selalu pesan dekat kawan-kawan, saya kata paling kurang dalam bilik air kita kena letak satu kain basahan. Walaupun kita mandi tak pakai kain basahan pun letaklah, buat olok-olok. Jangan nampak sangat kita mandi tak pakai apa ni, kan? Dia kena ada perasaan malu tu. Sebab tu setengah orang tuan-tuan, walaupun dia tak pakai kain basahan, tapi bila dia nak keluar bilik air, dia basahkan kain basahan, dia perah seolah-olah dia guna, padahal dia tak guna pun. Kan? Tak apalah yang tu dia nak tipu sunat. Orang Melayu kata tipu sunat, nak jaga maruah seolah-olah dia tu mandi pakai kain basahan. Dalam hadis tu tuan-tuan, Nabi cerita Bani Israel ni amalan dia orang mandi telanjang. Bukan mandi telanjang macam kita mandi telanjang dalam bilik air, dah, mandi telanjang in public, di depan khalayak ramai ni. Kalau 5 orang, 5 telanjang boleh tengok, aku boleh tengok kamu, kamu boleh tengok aku. Macam tu. Kalau di belah Pulau Pinang tu, di Batu Feringgi, ada puak-puak pelancong asing yang topless, kan? Topless, yang tak pakai baju. Kita pun pergi sekali, patut tak pergi dah lah, kan? Ya ke tak pergi? Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Musa alaihissalam dia tak mandi dengan dia orang, mandi jauh daripada Bani Israel, mandi seorang jauh daripada Bani Israel. Lalu Bani Israel ni duk cakap, puak-puak Bani Israel, orang kampung Nabi Musa duk cakap, sebab apa Nabi Musa dia lari daripada kita, dia tak mandi dengan kita? Tentu sebab testis dia besar sebelah. Dia kata, tahu testis? Tahu kan? Testis dia besar sebelah. Dia punya jahat. Bani Israel ni memang jahat tuan-tuan dengan Nabi dia main kata lebih kurang lah.
Hak bunuh Nabi pun ada. Bani Israel memang jahat. Lalu dia kata, ni mungkin sebab testis dia besar sebelah. Kau ni tahu ke testis apa dia? Tak tahu. Google sat, Google. Baik. Apa yang berlaku? Satu kali tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa ni satu hari mandi sebagaimana biasa. Mandi telanjang. Semua baju pakaian ni dia letak atas batu. Tiba-tiba tuan-tuan, batu tu dia bawa lari baju Nabi Musa, bawa lari tuan-tuan. Kalau kena dekat kita lah batu bawa lari baju kita, apa jadi? Pakai rebah situ lah, batu bawa lari baju tuan-tuan. Pakai gila, pakai rebah situ juga. Tapi Nabi Musa ni tuan-tuan, bila dia tengok batu bawa lari tuan-tuan sekalian, dia kata saubi ya hajar, saubi ya hajar. Dia kata saubi ya hajar. Dia kata baju aku tu wahai batu. Dia kejar, dia hambat. Ni tuan-tuan, siapa yang belajar sekolah asrama dia tahu, siapa pernah duduk dekat asrama kan, siapa pernah duduk di asrama dia tahu. Duduk kat asrama kan, kita masuk dalam jamban, letakkan tuala kat atas pintu tu. Lagi ada member nakal, dia pergi tarik kain tuala kita, dia bawa lari. Tuan-tuan, ada dua pilihan je masa tu, nak tunggu dalam jamban tu atau nak hambat tu. Dua pilihan je kan. Saya masa belajar sekolah Sains Dungun dulu tuan-tuan sekalian, ingat kalau petang-petang pukul 6.30 pukul 7 dekat maghrib tu, bising habis dua blok asrama bising. Pasal apa? Duk kejar kawan yang ambil tuala kawan tu kan. Dia ambil cebok, dia tutup tempat sulit tu, dia pergi kejar kawan dia. Jadi Nabi Musa lagu tu tuan-tuan, Nabi Musa dia tak kira lah, dia hambat dia hambat batu tu, batu bawa lari baju dia. Takkan aku nak tunggu situ, dia hambat. Jadi bila dia hambat, zaman tu mana ada cebok kan, mana ada cetung, tak ada. Nabi Musa hambat. Bila Nabi Musa hambat, maka Bani Israel ni nampaklah testis Nabi Musa ni, nampak testis. Dia kata, oh sama besar, dia kata. Tuan-tuan sekalian, jadi benda-benda macam ni, sidang hadirin mukminin, apa yang penting ialah kita pada hari ini bila kita bercakap tentang agama, hendaklah kita bercakap tentang sesuatu benda yang mendatangkan kebaikan, benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Dan Islam tu dia bagi tahu kepada kita bahawa Nabi tu dia datang kepada kita untuk menyampaikan kebenaran. Silau ataupun suruh berhenti lah. Saya ambil 2-3 minit lagi, boleh? 2-3 minit lagi. Baik, sidang hadirin mukminin, maka Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah dia kata apa? Dia kata para rasul diutuskan ke dunia ini untuk mendatangkan kemaslahatan dan melengkapi dia, dan menghilangkan keburukan dan menekan angkanya sesuai dengan kemampuan. Jadi sebagaimana contoh yang saya sebut tadi kepada tuan-tuan, zina ni satu benda yang dilarang. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Tiba-tiba nombor dia 4, saksi nak 4 orang. Macam mana saksi 4 orang? Cara nak fahamnya ialah, nombor 1, Nabi kata wal yastatir bisitrillah. Maknanya kalau kita buat dosa, bukan dosa zina sahaja, dosa apa pun jangan cerita dekat orang. Jaga maruah diri kita, tutup. Benda paling penting bertaubat kepada Allah Ta'ala, kena taubat, itu benda paling penting. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, Ma'iz al-Aslami dia jumpa dengan Nabi, dia kata inni zanaitu ya Rasulullah, aku telah berzina wahai Rasulullah. Fa'arada anhu, Nabi berpaling daripada Ma'iz sampai 4 kali. Maka para muhaddisun dia kata bahawa itu menunjukkan bahawa Nabi tak suka umat dia pergi mengaku bahawa dia berzina. Siapa yang berzina, dia kena tutup cerita tu, jangan cerita dekat orang. Kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan bahawa yang kata saksi 4 orang itu menunjukkan bahawa zina yang sangat dipandang serius dalam agama ialah zina di khalayak ramai, zina yang tanpa malu.
Contoh yang duk berlaku sekarang ni, dah ada kamera yang canggih, dah ambil gambar pergi hantar dekat orang. Isteri saya tuan-tuan, dalam Facebook dia tu ada anak-anak murid dia. Anak murid lelaki hak mana tak tahu, dia pergi ambil gambar budak perempuan, nampak payudara dia, dia pergi share dengan cikgu-cikgu. Punya jahat budak-budak zaman lah tuan-tuan. Dalam YouTube, dalam video, dalam internet tuan-tuan boleh tengok berapa banyak video-video lucah yang dikongsi seluruh dunia. Orang Melayu pun dah hilang dah perasaan malu. Hak pakai tudung pun dah hilang rasa malu. Boyfriend dia yang buat kerja dia dah hilang perasaan malu. Yang ni tuan-tuan sekalian, Nabi dah sebut tanda akhir zaman apa dia? Iaitu manusia akan berzina di khalayak ramai, tepi-tepi jalan. Kita kata mana ada orang berzina depan orang ramai? Memang tak ada tepi jalan, tapi dia berzina dalam bilik hotel, dia tunjuk dalam internet. Dia berzina dalam semak samum dekat air terjun mana-mana, dia ambil gambar dengan handphone dia. Orang kita dia tak tahu ambil gambar dengan handphone, dia pergi aktifkan Dropbox. Aktifkan Dropbox, ambil gambar dalam handphone, dia kata tak apa, dia nak delete. Dia delete dalam handphone, tapi dalam Dropbox ada. Dalam cloud ada. Cloud tu, cloud awan. Kita tak tahu. Dia pergi. Kita kata kita dah buang dalam telefon, tapi dia ada dalam Dropbox, dalam cloud. Itu yang artis-artis barat duduk bising macam mana gambar-gambar bogel mereka ini bocor sampai kepada orang lain. Ya tuan-tuan, benda dah sampai dekat cloud, sampai dekat Dropbox. Tuan-tuan sekalian, orang sekarang dia boleh hack benda tu. Boleh hack, walaupun dia tak ada telefon dengan kita, tapi Dropbox dia boleh hack, menyebabkan gambar-gambar tu sebar luas. Maka Islam memandang berat benda-benda macam ni. Sebab tu dia kata siapa yang zina, ada saksi 4 orang, makna benda tu mudah dilihat oleh orang ramai, maka hukuman dia rejam dengan batu sampai mati. Mana seriusnya. Potong tangan bagi orang mencuri. Ada orang kata zalim Islam. Tuan-tuan, saya sebagai lawyer, saya boleh cerita dekat tuan-tuan, potong tangan dengan gantung sampai mati, mana lebih teruk? Mana lebih teruk? Potong tangan dengan gantung sampai mati? Ke orang dekat Kota Baru ni kata gantung potong tangan lebih teruk. Ustaz, potong tangan gantung tu kalau bunuh orang, kalau tak bunuh orang tak kena gantung. Siapa kata? Tuan-tuan, ada dadah, Section 39B Akta Dadah Berbahaya. Kalau ada dadah dalam beg kita, kena tangkap di polis, ada cannabis, ganja 200 gram ke atas, tuan-tuan boleh kena charge di bawah Section 39B Akta Dadah Berbahaya. Hukuman dia gantung sampai mati, mandatori. Tuan-tuan tak curi barang orang, tuan-tuan tak bunuh orang, tuan-tuan tak kacau orang, tapi ada dadah dalam beg yang kita bawa, kena charge 39B Akta Dadah Berbahaya, gantung sampai mati. Tapi bila Islam kata potong tangan orang mencuri, kita kata zalim. Ni 39B tak zalim. Tuan-tuan, Firearms Act, Akta Senjata Api, tuan-tuan tak bunuh orang, tuan-tuan ada senjata tanpa lesen, bergantung kepada tahap keseriusan kesalahan yang tuan-tuan lakukan, boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatori. Merompak dengan menggunakan senjata walaupun tak bunuh orang, boleh dikenakan gantung sampai mati mandatori. Jadi antara gantung sampai mati dengan apa yang kita panggil sebagai potong tangan, hak mana lebih ringan? Hak mana lebih ringan? Potong tangan lah lebih ringan. Ada satu budak Cina, pelajar saya, student, dia Cina. Dia kata kat saya, dia kata kalau dia lah, dia kata baik mati daripada kena kerat tangan dia. Dia kata baik mati daripada kena kerat tangan. Saya kata dekat dia, dekat hospital tu siapa kencing manis sanggup kena kerat kaki daripada mati. Betul tak? Ke ada hak kencing manis kata tak apa, dia kata daripada dia hilang kaki baik dia mati, ada? Mana ada?
Jadi muslimat saya ambil masa terlebih sedikit. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian. Sebelum saya tutup, saya buka soalan. Jika tuan-tuan ada sebarang soalan, saya minta maaf saya tak sempat nak ulas semua sebab tajuk ni sebenarnya panjang tuan-tuan sekalian. Tapi itulah sedikit yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian pada pagi ni. Jika tuan-tuan ada sebarang soalan, ada? Tak ada? Tak ada. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.